Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kana dzu 'usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa in kana dzu 'usratin fanaziratun ila maisarah. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khatib menyeru sidang jemaah sekalian untuk menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Langsaikan Hutang. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Islam mengharuskan seseorang berhutang duit dengan orang lain atau institusi kewangan Islam, kerana tidak semua orang mempunyai kecukupan wang dalam kehidupan seharian atas pelbagai faktor. Manusia itu pelbagai latar belakangnya. Ada yang kaya dan memiliki aset, dan ada pula yang tidak cukup untuk keperluan hariannya. Maka bagi yang mempunyai kekangan kewangan, ada keperluan untuk membuat pinjaman dan pembiayaan dengan syarat ia bukan untuk tujuan bermewah dan mestilah menjauhi riba. Bahkan syariat Islam menggalakkan pula bagi yang berkemampuan untuk memberi hutang sebagai cara menolong sesama manusia. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang melepaskan kesukaran mukmin yang lain daripada kesukaran dunia, maka Allah akan melepaskan kesukarannya pada hari kiamat. Dan sesiapa yang memudahkan orang yang dalam kesusahan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jemaat sekalian, kita sedia maklum bahawa dunia telah dilanda penularan wabak COVID-19. Ia telah merebak termasuk ke negara kita. Wabak ini bukan sahaja memberi impak negatif terhadap kesihatan, malah keadaan ekonomi negara telah turut terjejas. Berikutan pelaksanaan PKP sejak pada Mac yang lalu. Ramai dalam kalangan kita yang terkesan dan mengalami kesempitan wang apabila sumber pendapatan mula terjejas kerana gaji dipotong dan hilang punca pendapatan. Menjangkakan kesulitan yang dihadapi sejak awal pelaksanaan PKP lagi, maka pihak kerajaan telah mengumumkan pemberian moratorium, iaitu penangguhan pembayaran ansuran pembiayaan secara automatik selama 6 bulan. Langkah ini bertepatan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 280. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga ia lapang hidupnya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah, langkah PKP yang diambil oleh kerajaan telah membuahkan hasil. Aktiviti ekonomi di negara kita juga sedang dalam proses pemulihan.
Tempoh penangguhan pembayaran ansuran pembiayaan yang diberikan juga hampir tamat. Bermula bulan Oktober ini, kita perlu menyambung semula pembayaran ansuran pembiayaan seperti biasa. Justru bagi memudahkan urusan kewangan kita, khatib ingin menasihatkan sidang jemaah sekalian supaya segera membuat persiapan. Usahlah tunggu sehingga tamat tempoh moratorium. Ambillah langkah-langkah persiapan bermula dari hari ini. Seperti contoh yang pertama, menyemak semula kedudukan kewangan untuk keperluan harian. Yang kedua, menghubungi pihak bank untuk menyemak bayaran ansuran bulanan yang tertangguh yang perlu dijelaskan selepas tempoh moratorium tamat. Yang ketiga, berbincang dengan pihak bank tentang plan bayaran ansuran pembiayaan yang baharu bersesuaian dengan kemampuan masing-masing sekiranya perlu. Dan yang keempat, mendapatkan khidmat nasihat daripada agensi-agensi kerajaan seperti agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK bagi individu dan skim resolusi hutang kecil bagi PKS. Hadirin sekalian, sebagai umat Islam, persediaan awal perlu dilakukan bagi memudahkan kita melunaskan hutang dan membayar balik pembiayaan yang telah kita ambil. Langsaikanlah hutang yang menjadi tanggungjawab kita dan usahlah bertangguh-tangguh kerana ia merupakan perbuatan yang zalim, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Matlul ghaniyin zulmun." Melewat-lewatkan bagi orang yang berkemampuan daripada menunaikan hak, yakni membayar hutang, adalah zalim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW juga pernah mengkhabarkan berkenaan pertolongan Allah kepada golongan manusia yang mempunyai niat yang tulus untuk membayar hutangnya kembali, sebagaimana diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah." Sesiapa yang mengambil harta orang lain, yakni berhutang dengan niat ingin membayarnya kembali, Allah akan menolongnya dalam membayar kembali. Namun sesiapa yang mengambilnya dengan niat untuk menghilangkannya, maka Allah akan menolong menghilangkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Peri pentingnya membayar hutang juga telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat Al-Quran bahawa pembahagian harta pusaka kepada waris yang berhak hanya boleh dibuat setelah dilaksanakan wasiat dan dilunaskan hutang yang ditanggung oleh si mati. Malah baginda Nabi SAW juga pernah enggan mendirikan solat jenazah ke atas seorang yang masih menanggung hutang kepada manusia lain. Sehinggalah seorang sahabat Nabi sanggup menjadi penjamin untuk melunaskan hutang tersebut. Barulah baginda SAW bersedia meneruskan solat ke atas jenazah berkenaan. Hadirin jemaah yang dikasihi Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati intipati khutbah sebagai panduan kita bersama. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa segala musibah merupakan satu bentuk ujian oleh Allah Subhanahu wa taala bagi menguji keimanan para hamba-Nya. Yang kedua, umat Islam hendaklah memahami bahawa berhutang dan mengambil pembiayaan merupakan satu bentuk muamalat yang diharuskan dalam Islam, manakala membayar balik pembiayaan adalah dituntut oleh syarak. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah berdisiplin untuk melunaskan tanggungjawab hutang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Siapakah orang yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yakni yang ikhlas, supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Dan ingatlah, Allah jualah yang menyempit dan meluaskan, yakni pemberi rezeki, dan kepadanya kamu semua dikembalikan. Surah Al-Baqarah ayat 245. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكفي عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersatu atas dasar akidah Islam yang pasti dan disimpul mati, bersatu dalam apa jua situasi, bersatu teguh menghadapi persekitaran dan ancaman musuh yang terang dan terselindung. Bersatunya umat Islam adalah kekuatan paling dasar ke arah pembinaan khairul ummah, yakni umat terbaik. Umat Islam berhak untuk berbeza pendapat, apatah lagi dalam soal urusan duniawi. Namun umat Islam hendaklah terus bersatu dalam fikrah dan kefahaman mengikut garis rentas kalimah la ilaha illallah, prinsip-prinsip penegasan Al-Quran dan Al-Hadis serta prinsip persaudaraan Islam yang kukuh. Dalam usaha kita memutuskan rantaian COVID-19 ini, setiap jemaah diminta terus berdisiplin dan wajib mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh pihak JAIS, khususnya dalam perkara mengambil wuduk di rumah, membawa sejadah masing-masing, memakai pelitup muka ketika hadir di masjid dan surau, serta mengamalkan penjarakan fizikal. Bagi mereka yang tidak sihat, adalah dilarang sama sekali untuk melaksanakan solat di masjid dan surau. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna was sifatikal uzma an tahfaza bi 'aini 'inayatikar rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatikas samadaniyah jalalata malikina al-mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj ibni al-marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adi bil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata mink li wali ahdi Selangor Tengku Amir Shah ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimanika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyati wal bilad wa baligh maqasidahuma lil tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa. Kami bersyukur kehadirat-Mu yang telah mengurniakan kami rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju, serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, lindungilah kami daripada bala bencana dan wabak penyakit seperti COVID-19. Allahumma ya dafi'al bala idfa'anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعزكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن